Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'dud sittan baina yaday as-sa'ah mauti ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم خدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية tahta kulli ghayah 12,000 atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu an, kata dia, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Auf kata, aku temui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika berlakunya perang Tabuk. Tuan-tuan, perang Tabuk berlaku ketika negara pada masa itu dalam keadaan inflasi. Inflasi ini maksudnya barang ada tapi harga mahal. Inflasi maksudnya kenaikan harga barang yang tidak boleh dikawal. Kebetulan perang Tabuk jadi masa itu. Di tentera Islam tidak cukup biaya, tak cukup duit. Kan Nabi SAW buka tawaran kepada semua sahabat, ada ni siapa yang ada duit lebih, Nabi minta menyumbang untuk tujuan perang Tabuk. Hadis yang kita baca pada malam ni, satu sahabat yang bernama Auf bin Malik, dia cerita ketika berlakunya perang Tabuk, dia kata dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi qubbatin min adam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Tabuk itu, Nabi ada di satu kemah, Qubbah.
Ini maksudnya kemah. Min Adam, yang dibuat daripada kulit. Dia pergi cari Nabi, Nabi duduk dalam kemah kulit. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi menghadap Nabi, Nabi bersabda. Nabi kata, "U'dud sitan baina yaday sa'ah." Nabi kata dekat dia, "Wahai Auf, kamu bilang, u'dud, kamu bilang, sitan baina yaday sa'ah." Ada 6 perkara yang akan jadi sebelum jadi kiamat. Nabi kata, hang tengok betul-betul ada 6 benda. Benda ni kena jadi dulu, baru kiamat jadi. Yang pertama, Nabi kata, mauti, kewafatan aku. Maksudnya kiamat tidak akan jadi selagi Nabi SAW tidak wafat. Yang kedua, summa fathu Baitul Maqdis. Nabi kata Baitul Maqdis itu dibuka oleh tentera Islam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal pada masa Nabi SAW, Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Rom. Oh, tuan-tuan, kalau baca cerita Baitul Maqdis ini cukup panjang. Hadis Nabi SAW mai cerita dekat kita, Baitul Maqdis ini diasaskan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman anak Nabi Daud. Kalau kita baca hadis, dia cerita apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengasaskan pembinaan Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman minta kepada Allah 3 benda. Bila dia siap asaskan pembinaan Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman minta dekat Tuhan 3 benda. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, dia kata, "Ya Allah, aku minta kepadamu supaya aku diberi kuasa seakan-akan kuasa Allah." Kalau tuan-tuan rujuk di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan juga hadis sahih riwayat Al-Hakim. Dia umai hadis ni. Apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dia siap mengasaskan pembinaan Baitul Maqdis, dia minta dekat Tuhan 3 benda. Yang pertama, dia minta, "Ya Allah, bagilah dekat aku kuasa seumpama kuasa Tuhan." Yang kedua, Nabi Sulaiman minta, "Ya Allah, aku minta supaya dianugerahkan, dikurniakan kepada aku sebuah kerajaan yang tidak ada kerajaan seumpama itu selepas aku." Sulaiman alaihissalam minta kepada Allah, dia kata, "Ya Allah, aku minta kepadamu siapa-siapa juga yang mai ke sini, ke Baitul Maqdis, dengan niat nak mai semayang aja di Aqsa itu, ampunkan dosa dia kayaumi waladathu ummuh." Jadi dia seperti budak baru beranak pada perut mak. Benar ni mai daripada hadis Nabi SAW dan hadis itu sahih. Selepas daripada Baitul Maqdis diasaskan pembinaan dia oleh Nabi Allah Sulaiman AS. Hari ini kalau tuan-tuan ada rezeki pergi umrah saja, drop, singgah di Jordan, masuk pergi ke Jerusalem, pergi tengok ni bumi Anbiya, bumi yang dulunya dikenali dengan nama Syam. Di situlah ada cerita Nabi Ibrahim, di situ ada cerita Nabi Musa, di situ ada cerita Nabi Sulaiman, segala Nabi ada di situ. Dan Nabi Muhammad SAW di Isra' dan di Mi'rajkan. Nabi transit di Baitul Maqdis. Selepas beberapa zaman, Baitul Maqdis tiba-tiba di bawah penguasaan Rom. Satu kerajaan besar pada masa itu, Rom dan Parsi. Maka Baitul Maqdis duduk di bawah pemerintahan kerajaan Rom. Kemudiannya Islam pergi ambil alih, berlaku pembukaan
Baitul Maqdis oleh Islam. Yang ni yang Nabi kata. Di antara syarat nak berlaku kiamat, di antaranya ialah Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang Islam. Nabi kata kepada satu sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Begitulah Baitul Maqdis daripada Rom tukar mai kepada Islam, kemudian berlaku perang salib. Baitul Maqdis duduk di bawah pemerintahan Salibiyah. Kristian kontrol Baitul Maqdis, kemudian dibebaskan daripada golongan Salibiyah ini oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Baru mai cerita dia. Salahuddin Al-Ayyubi apabila dia berjaya conquer, dia berjaya tawan, dia berjaya kuasai Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi kata yang sampai hari ni orang duk quote, orang duk petik kata-kata dia. Salahuddin Al-Ayyubi dia kata apa? Dia kata siapa yang boleh kuasai Palestin, dia kata itu orang boleh kuasai dunia, dia kata. Ini bukan hadis, tapi ini kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa boleh pegang kuasa di Baitul Maqdis, di Palestin, bermakna dia boleh kontrol dunia, dia kata. Betul tak dia kata, tuan-tuan? Hari ini Israel pegang Baitul Maqdis, pegang Palestin, Israel kontrol satu dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Selepas Salahuddin Al-Ayyubi kontrol Baitul Maqdis itu, Baitul Maqdis duduk pula di bawah kekuasaan Daulah Uthmaniyah. Masih Islam lagi. Kemudian berlaku Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama jadi tahun 1918. Apabila berlaku Perang Dunia yang pertama, tentera British conquer, kuasai Baitul Maqdis. Masa itulah British menjemput Yahudi balik ke Baitul Maqdis, balik ke Palestin. Apabila British kuasai semula semua daerah Palestin itu, apabila dia kuasai, British telah bahagikan Palestin kepada dua. Satu kepada orang-orang Palestin, satu kepada orang Yahudi. Start daripada Perang Dunia Pertama. Kemudiannya sampai daripada 1967 sampai hari ini, Palestin dan juga Baitul Maqdis khususnya duduk di bawah full control Yahudi ataupun Israel. Satu benda yang disebut oleh Nabi SAW adalah hadis yang kita baca. Daripada Auf bin Malik, dia kata ketika berlaku perang Tabuk, Nabi ada di bawah kemah kulit, qubbah min Adam. Dia kata aku pi jumpa Nabi. Bila masuk aja jumpa Nabi, Nabi terus sebut benda ni. Nabi kata, wahai Auf, u'dud sitan baina yaday sa'ah. Wahai Auf, kamu tengok 6 perkara ini akan jadi sebelum jadinya kiamat. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata, mauti, aku wafat dulu. Kewafatan aku. Yang kedua, summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian akan berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis oleh orang Islam. Summa mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Nabi kata kemudian akan berlaku dalam dunia ini satu bentuk kematian. Yang kematian itu Nabi kata ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Satu kematian yang sifat dia spontaneously, yang sifat dia spontan. Kematian yang berlaku secara mendadak. Kematian yang berlaku seumpama kambing sekawan duduk dalam satu kandang, tiba-tiba kena satu wabak, tiba-tiba semua mati. Manusia akan menghadapi suasana ini. Mati mengejut. Itu tanda kiamat. Elok-elok, umur pun tak berapa tua sangat lagi. Tahu dia pakai SMS habaq mati. Bukan kata seorang, bahkan kadang-kadang mati satu grup sekali. Mati itu ka qu'asil ghanam. Seperti mana kambing sekandang mati mengejut. Orang Arab dia kata mata fulan
qa'san. Qaf ain sad alif. Mata fulan qa'san. Dia kata dia ni fulan ini sudah mati, hal keadaan matinya itu qa'san, mengejut. Dalam hadis lain Nabi kata mautul faja'ah, mati tiba-tiba, mati tak ready, mati tak bersedia untuk nak menghadapi mati, tiba-tiba mati. Nabi SAW kata di antara benda yang kamu kena tengok wahai Auf ialah benda-benda ni. Apa dia? Summa mautan, kemudian berlaku sejenis kematian, ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Mati ni mati mengejut, seumpama kambing duk sekandang tiba-tiba mati semua sekali. Summa istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajul 100 dinar fayadhallu sakhitan. Nabi kata di antara tanda nak jadi kiamat juga ialah berlakunya keadaan yang dipanggil istifadatul mal. Keadaan di mana harta itu menjadi rebutan dan juga menjadi benda yang dipuja oleh manusia. Manusia ni kira mau duit. Yang tu aja. Buka mata pagi fikir nak cari duit, sampai nak tidur malam duk fikir duit. Semua duk fikir duit, 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 duit. Keadaan itu disebut oleh Nabi sebagai istifadatul mal. Keadaan di mana duit itu menjadi satu benda glamour. Duit itu menjadi satu yang glitter. Orang putih kata glitter. Glitter ni maksud benda merlap. Benda yang orang syok. Duit ni macam ada satu magic. Yang duit ini seolah-olah boleh sihir orang. Boleh magic orang. Boleh jadikan satu orang ulama lupa ilmu dia. Boleh jadikan satu orang politik lupa kepada amanah kuasanya. Duit boleh jadikan siapa-siapa juga lupa hakikat diri dia. Nabi SAW kata, jaga benda ni akan jadi. Di mana pada ketika itu manusia istifadatul mal. Dia kira duit. Hatta yu'ta rajul 100 dinar fayadhallu sakhitan. Nabi kata sampai akan berlaku satu keadaan di mana manusia itu orang bagi dekat dia 100 dinar, bagi dekat dia 100 dinar. Banyak tuan-tuan. Tiba-tiba dia yang mendapat duit 100 dinar, pemberian orang ni, bila dia dapat duit itu bukan dia nak terima kasih. Nabi kata fayadhallu sakhitan, marah lagi. Pasal apa 100? Mau lebih. Oi, takut tuan-tuan. Jadi ustaz orang panggil ceramah. Nak balik orang salam bagi envelope, naik kereta buka 150. Jebeh mulut 3 jengkai panjang. Ish. Nampak tuan-tuan? Sudah jadi macam tu. Sudah jadi macam tu. Manusia sudah kira apa? Manusia sudah kira duit. Apa hak dia buat ni semua buat saja ya, tapi sebenarnya nak duit. Bila keadaan jadi macam tu, kata Nabi SAW, itu kiamat sudah dekat. Summa fitnah. Nabi kita yang kelimanya, benda yang hang nak kena tengok wahai Auf. Yang kelima dia kata akan berlaku fitnah. La yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Nabi kata fitnah ni apabila jadi, nak cari sebiji rumah orang Arab yang tidak masuk fitnah, tidak ada. Nabi kata hampir setiap pintu rumah orang Arab ni berlaku fitnah di dalam dia. Fitnah yang macam mana? Wallahu a'lam. Macam yang kita tengok duk jadi di Mesir hari ini, macam yang kita duk tengok jadi di Syria hari ini, pening kepala. Baik Mesir, baik Syria, daripada beranak-beranak keluar mai tu duk dengar cakap Arab, sampailah dia tua, sampai dia mati. Arab. Arab tu apa dia? Arab itu bahasa Quran. Dia orang Arab. Cerita Quran, cerita hadis Nabi, cerita bahasa Arab ini bahasa dia.
Dia pegang Quran buka baca macam kita pegang surah Abang buka baca. Dia faham semua apa yang ada dalam Quran tu. Tapi macam mana yang boleh jadi macam hari ini di Mesir? Macam mana yang boleh jadi hari ini macam di Syria? Pasal apa? Pasal fitnah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku isu yang berlaku di Mesir, tiba-tiba ulama yang alim ilmu, pensyarah Universiti Al-Azhar boleh bahagi dua. Sebahagian menyokong Morsi, sebahagian menyokong Sisi. Fitnah. Mana boleh dua-dua orang betul? Mesti satu betul, satu salah. Tapi ni ulama yang profesor, yang doktor, yang dua ada, yang dua jadi pensyarah di Universiti Al-Azhar, tiba-tiba bahagi dua. Sebahagian sokong Morsi, mempertahankan Morsi, sebahagian lagi mempertahankan Sisi. Fitnah. Apa-apanya benda ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Nabi kata, wahai Auf, kamu jaga benda ni akan jadi menjelang kiamat. Apa dia? Summa fitnah. Nabi kata akan berlaku fitnah. La yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Tidak ada satu rumah di kalangan rumah-rumah orang Arab pada masa itu melainkan fitnah ada dalam rumah dia. Bapa sokong Morsi, anak sokong Sisi. Dalam sebuah rumah boleh berlaku macam tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa hudnah takunu bainakum wa baina Banil Asfar." Nabi kata yang keenam ialah akan berlaku perjanjian di antara orang Islam dan juga Banil Asfar. Dalam syarah hadis dia beritahu yang kata Banil Asfar tu siapa? Dia kata orang Eropah, orang putih. Nabi kata menjelang kiamat akan berlaku perjanjian di antara orang Islam dengan orang putih. Fayaghdirun. Nabi kata dan perjanjian itu berakhir dengan orang putih tipu orang Islam. Subhanallah. Nabi sebut 1400 tahun dulu. Akan berlaku satu perjanjian di antara orang Islam dengan orang putih, dengan Banil Asfar. Yang perjanjian itu tidak ditepati, yang perjanjian itu tidak dipertahankan dengan cara yang sebenarnya. Sebaliknya, perjanjian itu berakhir dengan fayak. Nabi SAW kata, fayaqdirun. Maka mereka, Banil Asfar ataupun orang Eropah, orang putih ni akan tipu orang Islam. Fayatunakum tahta thamanina ghayah. Nabi kata, akhirnya mereka ni akan bersatu di bawah panji-panji 80 negara. Tahta kulli ghayah 12,000. Tiap-tiap satu panji-panji itu di bawahnya ada 12,000 tentera. Dia peganyang orang-orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ambil ingat apa yang Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Quran, pasal hadis Nabi ini. Apa hak Allah kata, apa hak Nabi kata, pasti akan jadi. Kita panjang umur, kita dan tengok. Kita tak panjang umur, anak cucu kita akan tengok. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14 muka surat 17. Bab ma jaa fi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan perangai ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku, adalah perangai ataupun akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik perangai dan setinggi-tingginya. Tuan-tuan, tidak ada manusia yang lebih mulia akhlaknya lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pribadi unggul yang tidak ada orang boleh lawan kepribadian, ketinggian pribadi dia. Dan dalam Quran pun tersebut akan puji perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu.
Sampai Nabi Muhammad ni, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bukan sahabat-sahabat dia puji dia, Allah puji dia. Hebatlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan Sayyidina Abu Bakar puji dia, bukan Sayyidina Umar saja puji dia, bukan Sayyidina Osman saja puji dia. Allah Subhanahu wa taala puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu ayat dia. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad atas perangai ataupun atas akhlak yang besar dan setinggi-tingginya. Tuhan sebut dalam Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ada di atas akhlak dan pribadi yang sangat besar dan terpuji. Maka tiadalah lebih tinggi puji daripada puji Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh lawan. Kita kalau satu negeri puji kata kita baik, tak boleh lawan Allah puji kita baik. Tidak ada siapa boleh lawan ketinggian pujian Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab ini telah keluar satu hadis riwayat At-Tirmizi tentang beberapa tabiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang baik dan yang terpuji itu. Now dia kata dia nak buat main hadis, nak cerita tentang apakah akhlak baik yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li uffin qat. Artinya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi dia adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah menjadi aku khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Anas bin Malik kata aku jadi khadam Nabi 10 tahun. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi masuk aja ke Madinah tu, mak Anas yang bernama Ummu Sulaim terus bagi Anas dekat Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, ini anak aku. Aku tak ada apa nak bagi. Inilah satu anak aku yang ada. Terimalah dia sebagai khadam. Ambil. Start daripada tu sampai Nabi wafat. 10 tahun. Anas menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada telah diserahkan oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pindah ke negeri Madinah itu. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ambillah budak Anas bin Malik ini, buat suruh-suruh. Dia kata, ambil budak ni, suruhlah dia buat apa pun, jadikan dia khadam. Maka dia ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu bermula cerita Anas bin Malik ini menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita dah cerita berapa kali dah. Ummu Sulaim ni pun satu cerita panjang. Ummu Sulaim binti Milhan, ataupun nama sebenar dia Al-Ghumaisa. Al-Ghumaisa itu nama sebenarnya, tapi orang tak kenal dia dengan nama Al-Ghumaisa. Orang kenal dia dengan nama Ummu Sulaim. Dia mak kepada Anas bin Malik. Suami mula dia nama Malik bin An-Nadar. Bapa Anas ni Malik bin An-Nadar. Kapiang sampai mati kapiang. Bapa kepada Anas bin Malik, satu tokoh hebat yang menjadi rawi hadis yang cukup banyak hadis dia riwayat ni, yang menjadi khadam Nabi selama 10 tahun ini, yang nama dia ni disebut di dalam banyak hadis ni. Anas bin Malik ni bapa dia kapiang sampai mati kapiang. Bapa dia nama Malik bin An-Nadar. Apabila
Ummu Sulaim masuk Islam, Malik bin An-Nadar tak mau masuk Islam. Dia marah pula lagi kepada isteri dia, kepada Ummu Sulaim ni. Marah pasal Ummu Sulaim masuk Islam. Dia marah. Malik bin An-Nadar kata dekat Ummu Sulaim, dia kata, hang murtad ke daripada agama kita? Mereka pun kata murtad juga. Macam mana orang gila? Dia gila, dia kata orang lain gila. Buat kapiang ni pun serupa juga. Bila orang tinggal agama kapiang dia masuk Islam, dia kata murtad juga. Dia kata hang murtad ke daripada agama kita? Ummu Sulaim jawab dekat suami dia, dia kata aku tak murtad, aku cuma nak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Ummu Sulaim dia ajakkan syahadah kepada Anas bin Malik, suruh Anas ni mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia nak ajak Anas bin Malik ni mengucap, bapa dia yang bernama Malik bin An-Nadar ini marah lagi sekali dekat isteri dia, dekat Ummu Sulaim. Dia kata hang nak pergi rosak anak kita ke? Dia jawab dekat suami dia, dia kata aku bukan nak rosakkan dia, aku cuma nak tunjuk jalan kebenaran kepada dia. Ringkas cerita, Malik bin An-Nadar dibunuh ketika dia dalam perjalanan nak pergi ke Syam, dia dibunuh, mati kafir dia ni. Ummu Sulaim, mak Anas bin Malik ni, dia bertekad dalam hati dia. Dia tak mau menikah dah lepas ni. Dia lah ni, dia nak fokus kepada nak membesarkan anak dia, Anas bin Malik. Tu saja. Tak mau fikir pasal nak menikah, nak apa. Tiba-tiba, dia dipinang oleh Abu Talha. Abu Talha ni pun kapiak juga masa main meminang dia. Sehingga kan dia main satu hadis Nabi SAW cerita, bila Abu Talha main nak meminang dia, mula-mula dia beritahu, aku tak mau menikah, aku nak jaga anak ni saja. Abu Talha ni berkenan sangat dekat Ummu Sulaim ni, nak ajak menikah juga. Akhirnya dirujuk kepada Nabi SAW. Lepas itu Nabi kata okeylah Abu Talha, kalau betul yang nak menikah dengan Ummu Sulaim, jadikan masuk Islam itu mahar kepada kahwin kamu. Abu Talha pun kata okey. Dia mengucap kalimah syahadah dan dia masuk Islam. Dan dia menikah dengan Ummu Sulaim, mak Anas bin Malik ini, bermaskawinkan kepada masuk Islam. Dan dua-dua ni, baik Ummu Sulaim, baik anak dia Anas bin Malik ini, mempunyai hubungan yang cukup rapat dengan Nabi SAW. Cukup rapat. Sehingga kan saya dah sebut banyak kali, rumah mereka ni menjadi tempat transit dan tempat Nabi SAW buat qailulah sebelum zuhur. Qailulah ni maksudnya apa? Tidung sat sebelum sembahyang lohor. Qailulah. Nabi SAW nak pergi masjid sembahyang, Nabi pergi rumah mereka dulu. Rumah Ummu Sulaim. Just saja satu lap tidung sat, orang azan bangkit pergi sembahyang zuhur. Sehingga mai hadis Nabi SAW cerita kata apa? Nabi tidur di atas pangkin yang berlapis ikan kulit. Bila Nabi tidur, Nabi berpeluh panas. Peluh tu Ummu Sulaim piduk raut, ambil peluh tu simpan di dalam kawarir, simpan di dalam botol. Bila Nabi SAW tanya dia, ya Ummu Sulaim, ni apa benda ni, hang duk buat apa? Dia kata minta maaf, aku nak ambil ni narju barakatahu lisibyanina. Ummu Sulaim kata, aku nak ambil peluh ini untuk nak ambil berkat untuk anak-anak kami esok ni. Ummu Sulaim kata ni, aku duk raut peluh Nabi ni, duk raut, duk ambil simpan. Dia duk raut, dia duk ambil simpan. Kadang-kadang dia raut dengan tangan kalau peluh tu banyak. Kalau peluh sikit dia raut dengan kain, dia perah, simpan di dalam kawarir, simpan di dalam satu bekas, simpan dalam satu bekas botol. Nabi kata, apa hang duk buat ni? Dia abang terang-terang. Dia kata, aku nak gunakan peluh ni untuk nak ambil berkat kepada sibyanina, anak-anak cucu kami esok ni. Dia kata lagu tu, Nabi kata, as-sabti, betul apa yang hang buat. Apabila begitu jawapan dia, hadis tu hadis riwayat Muslim.
Bila begitu jawapan Nabi, sepakat semua ulama mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini daripada hujung rambut sampai hujung kaki penuh keberkatan. Penuh keberkatan. Anas bin Malik sendiri, dia ni tiap-tiap kali Nabi gunting rambut, rambut Nabi hak jatuh tu dia kutik simpan. Selepas wafat Nabi SAW, orang duk mai jumpa dia, duk mai minta rambut Nabi. Dia duk bagi selai sampai lah tinggal selai kat dia. Satu riwayat kata dia pesan kepada Al-Bunani, anak murid dia. Dia kata, aku mati esok, rambut Nabi buh bawah lidah aku. Dalam satu lagi hadis, riwayat Al-Bukhari, dia cerita kata rambut Nabi campur dengan peluh Nabi, hak mak dia duk simpan tu, dia suruh campur dengan hanut. Dalam hadis Al-Bukhari, dia suruh campur peluh Nabi dengan rambut Nabi itu, dia suruh campur dengan hanut. Ha-nun waw-ta. Hanut maksudnya apa? Minyak yang orang duk sapu di sendi-sendi orang bila mati. Bila orang meninggal, kita nanti ambil minyak duk lurut di sendi-sendi ni. Semua pasal apa? Nak bagi lembut. Sekali lagi nak mandi mayat senang. Yang tu minyak duk sapu tu dia panggil hanut. Anas bin Malik pesan kepada anak murid dia, kepada Sumamah, salah seorang anak murid dia, dia kata esok kalau aku mati, ni, hak peluh mak aku duk kutik ni, dengan rambut Nabi apa, pergi campur sekali dengan hanut, guna untuk lembutkan sendi-sendi aku apabila aku mati. Hadis-hadis ini semua hadis-hadis yang sahih, yang diterima oleh semua ulama, mengatakan Nabi SAW ada keberkatannya, dan kita boleh mengambil tabarruk, mengambil keberkatan daripada Nabi SAW. Cuma hak jadi masalahnya, boleh tak boleh kita nak kiaskan keberkatan Nabi itu kepada ulama yang ada pada hari ini. Yang ni cerita panjang. Yang ni cerita panjang. Ada setengah orang dia fikir kata kalau Nabi boleh ambil berkat, maka alim ulama hari ini juga boleh ambil berkat. Pasal apa? Pasal al-ulama warasatul anbiya, dia fikir kot tu. Tetapi itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Pasal apa? Pasal Nabi dia maksum. Ulama tidak maksum. Takut apabila dibentuk masyarakat ni suruh ta'assub dekat ulama, sekali lagi bila ulama ni gelong, habis pakat terjun gong, habis semua. Maka tidak ada tabarruk kepada alim ulama. Tabarruk ini hanya kepada Nabi SAW. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hadis yang kita baca ni riwayat daripada Anas bin Malik. Dia nak cerita pengalaman dia 10 tahun dia duk servis Nabi SAW. Dia duk jadi khadam Nabi SAW. Kata dia, maka itulah, kata Anas, telah aku jadi khadam Nabi SAW 10 tahun, yakni sehinggalah wafat Nabi SAW. Maka di dalam aku menjadi khadam Nabi itu, tidak pernah sekalipun Nabi kata kepada aku oh ataupun dia kata. 10 tahun dia duk kerja, duk jadi khadam Nabi, duk berkhidmat dekat Nabi, tak pernah sekali Nabi jerkah dia. Tak pernah sekali Nabi ish dekat dia. Tak pernah. Nabi ni tidak pernah cakap kasar dengan sahabat-sahabat dia. Yakni tiadalah pernah Nabi SAW benci ataupun marah akan apa perbuatan aku. Dia kata 10 tahun duk berkhidmat untuk Nabi ni, takkan tak buat silap. Tapi apa juga kesilapan yang aku buat, tak pernah Nabi tunjuk marah ke aku. Tuan-tuan, kita sehari berapa kali marah? 10 tahun Anas tak pernah tengok Nabi marah. Kan? Kita sehari tak tahu berapa kali marah. Beban ni tak tahu nak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, ataupun kerana kesalahan aku tersalah, Nabi tak pernah tunjuk marah. Yakni dalam perkara-perkara yang bergantung dengan rumah dan juga perkara dunia. Nabi SAW, kalau kesilapan itu kesilapan duniawi, Nabi tak marah.
Tapi kalau menyentuh soal akhirat, satu perbuatan dosa dan sebagainya, yang tu Nabi tunjuk marah. Kalau kesilapan itu kesilapan duniawi, Nabi tak marah. Ustaz tu main mengajar masjid, dia reserve satu parking abang ustaz. Satu hari ustaz main lambat, main tengok tempat parking tu satu syekh mana sudah parking. Kan? Main tengok, siapa pula pergi duduk tak tempat aku tak itu ni. Terus U-turn balik tak main lah. Ustaz pun tik menyebai juga. Tempat parking orang lain duduk pun bebai, balik tak main lah. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Itu hal dunia. Itu bukan hal akhirat. Yang hidup bebai buat apa? Kan? Bebai. Selalu contoh yang saya suka bawa apa dia? Balik kerja tengah hari, pukul 2, pukul 3 balik panas, buka peti nak minum ayam. Angkat bekas ayam semua kosong. Balin bekas ayam pergi ke dinding tu, perang, bertabung, terbuka tudung, terpelantin, tergolek-golek pergi ke dapur tu. Bini kata awal pula, pang pasal apa? Pang pasal apa? Dia main bebai. Awak yang tu jadi dosa ke kalau ayam habis tak bubuh balik dosa ke? Dah. Dunia. Yang hidup bebai pasal apa? Anas bin Malik dia kata 10 tahun aku berkhidmat dengan Nabi, tak pernah aku tengok Nabi ni nak marah kalau sekiranya kesilapan itu kesilapan dunia. Nabi SAW dia kalau dia nak tunjuk muka marah pun pasal kesalahan yang melibatkan dosa, yang melibatkan akhirat. Begitu. Seperti mana pecah ataupun jatuh apa-apa. Contoh dia kata kadang-kadang terlepas apa, kata jatuh pecah. Kut Nabi nak marah kerana pecah tu. Tak tuan-tuan. Kita beli kereta baru. Supremo nama. Kan? Anak balik main bola petang-petang kayuh-kayuh basikal balik. Kena dinding sikit. Calang sejengkai. Tabuh anak tu 3 suku mut. Tabuh anak tu 3 suku mut. Ni Supremo. Ingat apa ni? Orang Kelantan kata Suporima. Dia kata. Kan? Supremo. Itu dunia. Dia duduk marah bebai pasal apa? Nah, ataupun terlupa dan tersilap buat apa-apa. Anas kata aku terlupa. Dia pesan suruh buat apa, aku terlupa. Nak tengok Nabi marah tak? Dia kata. Ataupun terlambat ataupun sebagainya. Lambat. Suruh pi apa kan hang balik mai cepat, balik lambat. Kok kata Nabi nak bebai? Tak. Benda kalau hal melibatkan keduniaan, Nabi SAW dia tak marah. Tetapi jikalau satu perkara itu berkait dengan hal agama, maka dengan lekah Nabi SAW tegur dan mengajaknya. Tapi kalau salah tu salah agama, Nabi tak marah juga, tapi Nabi tegur. Nabi kata lain kali jangan buat macam ni. Begitu. Masalah perangai Nabi SAW tidak tegur perkara-perkara dunia. Dan telah diterangkan tadi bahawa Nabi SAW tidak pernah benci ataupun marah apa-apa yang dibuat oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Wa ma qala li syai'in sana'tuh lima sana'tah wa la li syai'in taraktuh lima taraktah." Maksudnya, dan tiada pernah Nabi SAW menegur aku kerana satu perkara dunia yang aku buat akan dia. Contohnya Nabi kata, pasal apa hang buat? Tak benar. Kalau benda tu benda dunia, dia pergi buat tak kena. Nabi tak pernah kata dekat dia, pasal apa hang buat macam tu? Tak pernah kata. Dan tiada pula ditegur akan daku kerana sesuatu yang aku tidak patut buat. Nabi tak pernah kata, mengapa kamu tak buat? Buat pun Nabi tak kata pasal apa hang buat, tak buat pun Nabi tak kata pasal apa tak buat. Nabi dia macam tu. Satu orang yang sangat cool. Orang ini kata cool. C-O-O-O-O. Lagi banyak O, lagi sejuk dia ni. Nabi satu orang yang cool. Dia tak mudah melompat. Dia tak mudah nak jadi kalang kabut. Nabi ni dia steady. Slow and steady. Itu Nabi SAW. Baik, kata Anas bin Malik lagi. Wa kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqah. Ini komen Anas bin Malik. Dia kata dah adalah Nabi SAW itu daripada sebaik-baik orang perangainya. Tak ada lah nak cari manusia seumpama Nabi. Tak ada lah.
Sebab tuan-tuan kita tengok hadis cerita tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah ni sahabat perempuan. Kahwin dengan suami dia dipanggil Abu Salamah. Hidup Ummu Salamah bersama dengan suami dia Abu Salamah ni rukun damai, harmoni. Sehingga kan apabila suami dia mati, Abu Salamah mati, Ummu Salamah ni dia kata apa? Dia kata, aku tak dapat dah. Dia kata, suami macam mana Abu Salamah ni. Baik sungguh kalau kita kata keramat hidup. Oh, dia kata nak cari manusia seperti Abu Salamah ni, tak ada, dia kata. Baik sungguh. Menangis dia tak kira hari kematian Abu Salamah. Nabi mai ziarah Abu Salamah dan Nabi doa. Doa yang masyhur. Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu minal mahdiyin. Nabi doa, ya Allah, ampunkanlah dosa Abu Salamah ni, angkatlah darjat dia sama dengan orang-orang yang tinggi-tinggi semua. Kemudian Nabi kata dekat Ummu Salamah, Nabi kata kat dia, kamu akan dapat ganti orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia kata, tak ya Rasulullah, tak ada orang boleh lawan Abu Salamah. Baik sungguh dia ni. Lepas selesai iddah, wafat dia, apa-apa semua, Nabi meminang dia. Ternyata dia mendapat suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, perangai Nabi itu adalah sebaik-baik perangai. Iaitu cukup dengan adabnya, daripada segala adab yang terpuji dan adab yang disukai. Nabi ni tengok nak cari tang mana cacat celah, tak ada. Itu cerita dia. Yang kata akhlak Nabi, yang kata perangai Nabi, yang kata tingkah laku Nabi, cakap tutur kata Nabi, nak cari cacat celah ni tak ada. Elok semua. Begitu. Seperti mana bagusnya pergaulan Nabi dengan orang-orang, dan cukup kasih dan mesranya dengan orang-orang, suka berbudi dengan sanak saudara dan kaum keluarga dan dengan orang asing. Nabi ni hang mailah musuh ke, hang mailah orang yang macam mana pun, Nabi layan dia. Nabi seolah-olah tak tahu kata itu musuh, walhal Nabi tahu. Nabi tahu ini orang musuh, ini orang selalu menyakitkan dia, ini orang duk fitnah dia, ini orang duk rosakkan nama baik dia, ini orang duk keluar duit nak belanja orang suruh buat naya dia. Nabi tahu semua benda ni. Tapi Nabi SAW bila dia jumpa dengan orang-orang yang memusuhi dia, Nabi tak memusuhi dia, Pak. Tentu yang orang kalah dengan Nabi ni, kalah. Pasal apa? Pasal dia tak menyimpan dendam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia tak kira adik-beradik, dia tak kira orang asing. Dia layan semacam aja. Minggu lepas kita baca hadis di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batai. Satu sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Satu ketua suku. Dia ketua kepada suku kaum At-Ta'i. Kaya dia ni. Berapa bahagian daripada harta yang dimiliki oleh kaum dia kena bagi kat dia. Dia kaya. Dia ada kuasa. Dia ada pengaruh. Dia ada segala-galanya. Dia benci dekat Nabi SAW ni. Dia kata, aku benci Nabi ni 20 tahun. Dan aku rasa tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang lebih benci Nabi, yang lebih benci Muhammad ni lebih pada aku. Dia kata. Dia duduk dekat Najdin, dekat Najat. Apabila tentera Islam pi serang Najat, dia lari pi ke Syam. Adik dia kena tawan. Adik perempuan dia kena tawan. Lepas tu dia minta supaya Nabi bebaskan adik perempuan dia. Okey, Nabi bebaskan adik perempuan dia. Bukan sahaja bebas, Nabi bagi duit ringgit, Nabi bagi bekal, Nabi bagi orang escort hantar adik dia pi dekat dia. Bila adik dia sampai kat dia, dia tanya adik dia, macam mana Muhammad ni? Dia buat apa kang? Tanya. Adik dia kata, Muhammad orang bagus abang. Terkejut dia. 20 tahun dia benci Nabi Muhammad tanpa sebab.
Semata-mata kerana orang duk main habang kata Muhammad ni lagu ni, dia develop rasa benci dekat Nabi ni. Dia membina rasa benci kepada Nabi sedangkan dia tak pernah jumpa Nabi. Keadaan macam ni, adik balik duk cerita kata bagus, dia tak puas hati. Dia kata aku nak pergi tengok sendiri. Yang kata Muhammad ni, dia main daripada Syam sampai di Madinah nak tengok Nabi. Bila dia masuk aja dalam majlis Nabi, orang-orang ada kenal dia. Sebab dia orang besar kepada suku kaum At-Ta'i. Bila masuk, mereka semua kata, weh, dia ni main pasal apa? Terus mereka habaq dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inilah Adi bin Hatim At-Ta'i. Nabi dengar nama, Nabi pun tak pernah tengok dia, duk dengar nama aja. Bila sahabat kata ya Rasulullah inilah Adi bin Hatim At-Ta'i, Nabi terus bangkit pergi dekat dia, Nabi suar tangan, Nabi salam dengan dia, Nabi pegang dia, Nabi bawa dia, Nabi nak main duduk, nak suruh dia duduk sebelah Nabi, dia dah main kacau dah. Satu orang manusia yang aku benci selama 20 tahun, satu orang manusia yang aku tidak pernah dengar cerita baik pasal dia, tiba-tiba macam ni cara dia layan aku. Ini kata Nabi Muhammad, kita kalau depan abang kata ustaz dia ni duk sekeh ustaz dia ni ustaz duk buh ustaz dalam blog dia ni ustaz duk hantar WhatsApp cerita, kita dengar lagu tu kejip mata, kawan pergi pukul lempar dalam sungai. Kita perut tak elok. Nabi SAW, orang habaq ini Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia boleh bangkit pi, dia boleh sambut dengan muka yang cukup manis, tak nampak berpura-pura, dengan hati yang cukup bersih, sampai Adi bin Hatim At-Ta'i terusik jiwa dia. Dalam pada tu mai satu perempuan dukung anak, mai dengan perempuan dengan anak perempuan. Satu perempuan dengan anak perempuan nak jumpa Nabi. Nabi kata dekat Adi, duk sat, mereka ni ada hajat, nak pergi tunai hajat mereka sat. Pergi layan pula perempuan yang tak kenal siapa ni. Layan semua elok-elok sampai selesai pergi. Balik mai dekat Adi. Adi duk perhati tengok, ish, kok mana cerita yang mereka kata dia ni jahat ni. Dia mai balik dekat Adi, dia kata Adi, kita sembang di rumah. Pasal apa? Pasal ini ketua suku kaum. Ini orang tidak patut dilayan seperti orang biasa. Dia ketua dalam kaum dia. Kita kena layan dia special daripada orang lain. Nabi kata dekat Adi, jom pergi rumah. Kita sembang di rumah. Nabi bawa dia pergi di rumah. Sampai di rumah, pembantu rumah Nabi ambil wisadah, ambil bantai hampang nak bagi duduk. Nabi suruh Adi duduk. Nabi duduk atas lantai pun tak apa. Masya Allah tuan-tuan. Dia duk tengok benda ni, dia duk tengok ni pelan-pelan apa ni kebencian dia dekat Nabi semua duk relai, duk buang, dia duk bina pula rasa kagum dan sayang kepada Nabi SAW. Dia terus kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, dia kata aku main ni sebagai orang Islam. Terus habis. Itu dakwah tuan-tuan, itu dakwah. Dakwah ni apa dia? Kita lembutkan lutut orang dengan peribadi kita. Bukan kita semai kebencian orang pada kita. Bukan bila peluang dapat mikrofon ni bubuh orang cukup-cukup. Bukan itu dakwah. Itu bukan dakwah. Orang hak dengar ni, apalah dia ni. Aku rasa macam steamroll duk gelek dada aku. Aku nak menyawa tak boleh dengar ceramah dia. Itu bukan dakwah. Kita dakwah ni daripada 5 nak jadi 10. Daripada 50 nak jadi 100. Daripada sekelompok nak jadi sekampung. Itu dakwah. Macam mana Nabi SAW. Daripada dia seorang. Mula diikut oleh Abu Bakar. Diikut oleh Khadijah. Diikut oleh Ali. Yang kemudiannya membentuk kerajaan di Madinah. Pasal apa? Peribadi Nabi itu menjadi satu media dakwah yang cukup berkesan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Anas bin Malik bila dia nak cerita tentang Nabi ni, dia kata apa? Nabi ni wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Satu orang manusia yang akhlak dia cukup cantik. Anas kata. Bukan sahaja dengan orang kenal, bahkan dengan orang yang tak kenal. Dan menanggung Nabi SAW akan sakit orang ke atasnya. Orang buat sakit, orang buat naya, orang buat macam-macam dekat dia. Dia telan. Dia telan benda tu.
Nabi Muhammad ni bukan tahap kena fitnah. Nabi Muhammad ni sampai ke tahap orang pukul dia. Dia telan benda tu. Dia tak tunjuk nak balas dendam. Dia tak tunjuk. Dia simpan benda tu semua. Pasal apa? Bersih hati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan Anas bin Malik kata, bermanih muka Nabi SAW. Bercakap, berbual Nabi dengan orang dan lainnya daripada tabiat yang bagus-bagus. Nabi dia bercakap bukan dengan sahabat aja, dengan musuh hadut buat dia pun dia jumpa, dia bercakap cukup cantik. Kata Anas bin Malik lagi, wala masastu khazzan qat wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiadalah aku pernah sentuh satu sutera campur sekali-kali, dan tiadalah satu sutera halus, dan tiadalah sesuatu yang lembut, yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata ni tangan Nabi ni lembut ni tak tahu nak abang. Hang abang lah apa benda yang lembut dalam dunia ni? Harir, sutera lembut. Anas kata sutera yang lembut itu tak boleh lawan lembut tapak tangan Nabi ni. Apa benda yang lembut dalam dunia ni tidak boleh lawan lembutnya tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik begitu. Yakni tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih lembut daripada sutera halus, lebih lembut daripada sekalian barang yang lembut dan halus, dia kata. Masalah perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup lemah lembut dengan alamat yang diketahui daripada tapak tangannya. Macam mana lembutnya tapak tangan Nabi, begitulah lembutnya peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni sekiranya orang yang belum pernah bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dapat tahu cukup bagus perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semata-mata menjamah dan menjabat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang tangan Nabi itu tahu dah Nabi ni orang bagus. Wallahu a'lam macam mana. Salam dengan Nabi, pegang tangan dia tu tahu dah dia orang bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata demikianlah halus dan lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut daripada sutera. Kata Anas bin Malik lagi, wala syamimtu, ataupun boleh baca wala syamamtu, sama. Wala syamamtu miskan qat wala itran kana atyaba min araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dan tiadalah aku cium bau kasturi, dan juga tiadalah satu bau yang lebih harum daripada peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata. Bukan setakat akhlak peribadi, tingkah laku, bukan setakat tapak tangan, bukan setakat tu. Peluh Nabi ni, Anas bin Malik kata peluh Nabi tu, hang bawa mailah satu kasturi apa yang kata paling wangi, tak boleh lawan. Peluh Nabi itu lebih wangi daripada segala kasturi yang wangi-wangi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata peluh Nabi itu harum lebih daripada kasturi. Demikianlah tersebut dalam sepotong hadis yang di atas itu. Kata ulama, adalah yang demikian itu menunjukkan bagusnya tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cipta Nabi Muhammad ni sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kejadian. Sampai yang peluh dia wangi. Allahu akbar, tuan-tuan. Menjauhkan barang yang dikeji daripada diri Nabi. Dan sukakan cukup bersih pada badan. Nabi ni satu orang manusia yang cukup hygiene, cukup bersih, pembersih Nabi ni. Dan sehabis-habis halal segala makanan dan pakaian dan sebagainya. Maka betapalah pula tidak demikian, supaya jadi layak dengan zatnya yang lebih mulia daripada segala makhluk. Memang padan dah benda tu pada Nabi, pasal dia adalah sebaik-baik makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masalah dia kata perangai Nabi SAW itu tidak mencabul dan tidak pencarut. Nabi ni mulut ni tak pernah cakap tak elok. Tak pernah maki orang, tak pernah bercakap lucah, tak pernah Nabi ni. Maka tidaklah dia pernah mengata orang dengan kata-kata busuk, Nabi ni. Kita hari ni tuan-tuan, kita hari ni. Kalau kita ni boleh jaga tak kata ke orang ni cukup baiklah. Dan kalau kita ni boleh jadi macam mana, bila orang start nak mengata, nak mengumpat, kita bangkit pi bagus. Ada orang macam tu ada tuan-tuan. Di rumah kadang isteri ni nak cerita lah, nak cerita. Ish kata, ish bunyi ya. Dia kata tu satu cakap tak elok seorang. Ni ada orang jenis macam ni. Bini baru nak cerita. Ish dia kata depa tu tadi, dia dengar ish depa tu, dia kata ni, kalau nak cerita tak elok pasal orang, stop, aku tak mau dengar. Pasal apa? Benda tu sure dah dosa. Tak mau dengar. Dah bukan nak ni cuma nak abang dia bangkit pi bang. Kalau boleh jadi lagu tu pun baguslah tuan-tuan. Baguslah. Bini akan puji laki dia. Dia akan habang kat orang lain. Dia kata haji, dia panggil haji kat laki dia. Dia kata haji dia jangan, kalau main nak kata ke orang, dia bangkit pi, dia tak mau dengar. Itu cukup baiklah tuan-tuan. Kita lebih daripada bini pula. Dia ada birut cerita tak elok orang ni. Kita ni lebih daripada orang perempuan. Selalu ni mulut perempuan. Laki-laki pergi jadi mulut perempuan. Punya Allahu Akbar kan. Sampai bini naik takut pula kat kita. Aku kan bini dia ni. Kan bini awak mulut dia jadi ni. Mulut orang perempuan dia lah. Leceh tuan-tuan. Tak mau macam tu. Tak mau. Ini dia nak beritahu yang kata Nabi SAW. Dia jenis macam tu. Dia tak akan bercakap huduh tentang orang. Dan cakap-cakap yang meluat mendengarnya. Meluat. Cakap orang meluat. Ada orang jenis macam tu. Cakap ni, orang hak dengar ni berasa ketak dada. Cakap dia tu. Sampai buka mulut aja condemn orang. Buka mulut aja hina orang. Buka mulut aja orang tak betul. Buka mulut dia. Sampai orang ni lepas sembahyang Isya ni nak cepat-cepat pergi start motor nak balik pasal takut dia ni. Dia nampak kita nak balik. Duk kalut pergi mana? Tunggu Ustaz. Dia kata, tunggu nak dengar. Dia nak kita jadi ketak dada ni. Alah, dia kata duit haram Ustaz, nak kira apa? Hang tahu mana duit dia duit haram? Cara cakap tu kita dengar kita jadi ketak dada. Bercakap macam kita tahu semua. Walhal manalah kita nak tahu hal ehwal rumah tangga dia, hal ehwal dalam kelambu dia, manalah kita nak tahu. Tapi bercakap tu orang dengar ni, orang nak lari pada dia. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Baik, dia kata apa? Bahkan semuanya kata yang keluar daripadanya ialah kata yang manis-manis. Nabi ni kalau dia bercakap tu benda bagus. Begitu. Dan menyukakan hati siapa saja yang dengar dan membawa pengajaran kepada semua. Bahkan Nabi SAW, hak dia bercakap tu ilmu. Hak Nabi bercakap tu ilmu. Orang dengar ni nak dengar lagi. Pasal apa? Pasal ilmu benda tu. Demikianlah tersebut di dalam hadis sebagai yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Abdillah Al-Jadali radhiyallahu anhu yaqul sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lam yakun fahishan wala mutafahishan. Diriwayatkan daripada Abi Abdillah Al-Jadali. Kata dia, aku tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha tentang perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tanya Aisyah isteri Nabi, nak tanya tentang perangai Nabi. Maka tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang cabul dan mencarut. Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lam yakun fahishan. Nabi ni mulut tak pernah cakap benda tak elok. Wala mutafahishan. Nabi tidak pernah mencarut. Tak pernah. Sehinggalah jikalau ada perkataan yang pasti mau dikeluarkan, itu perkara malu
maka dikeluarkan oleh Nabi SAW dengan isyarat jua. Kalau benda nak bercakap tu, Nabi tak gamak nak sebut. Pasal orang jenis baik ni, dia tak gamak nak sebut. Nabi buat bahasa isyarat aja. Dia tak gamak nak sebut benda tak elok ke orang ni. Dia nak cerita satu orang tu tak bagus, Nabi dia tak keluar di mulut dia kata tak bagus tu. Cuma Nabi tunjuk, Nabi buat gitu, tu saya duk kawan dengan dia ni. Takat tu ya. Tak terkeluar di mulut ni nak kata ke orang ni. Nabi SAW begitu peribadi dia. Masalah dia kata perangai Nabi SAW tidak hinggap cakap. Ini pula. Nabi ni dia bukan jenis duk koyau cakap ni. Panggil orang ni, panggil orang ni. Nabi bukan jenis tu. Dia jenis tak hinggap dia ni. Jikalau masuk dia ke dalam pasar sekalipun, bahkan sebagai yang dikatakan tadi, apabila bercakap Nabi SAW, maka bersabdalah ia dengan tutur kata yang manis dan lemah lembut. Jikalau tawar menawar dan jual beli sekalipun, tidaklah sebagaimana orang-orang kutu-kutu. Dia tulis kutu di sini. Orang kutu-kutu yang berjual beli semacam kelin karam pula dah dia kata. Ni saya nak takut nak baca. Kan? Dia kata perangai macam kelin karam. Kelin bikaram pula dikarut. Dia rayuh rendah, dia wow. Nabi tak macam tu. Dia tak ingat. Cukup hingar dan cukup riuh rendah di dalam tawar menawar dan jual belinya. Nabi dia tak macam tu. Dia jenis orang yang bersopan. Demikianlah kata Anas bin Malik, wala sakhaban fil aswaq. Dan tiadalah Nabi SAW itu sakhaban, hinggap cakap di pasar-pasar. Tak bising. Kita tak senonoh tuan-tuan pergi jumpa kawan. Hang jual mai weh, nak ambil untung pun patuk padan no. Tengok siapa dia? Ustaz Samsuri dia kata. Ramah tu bagus, tapi sampai jadi lagu tu tak elok sangat. Masuk nat pekan hari ni, masuk kepala ni hujung nat nu dengar tu. Koyo wik cakap. Tokek pun balik, tak tengok orang ni, boleh duit banyak kot. Bunyi gitu. Kata siapa ni? Satu market, satu pasar, satu nat. Pakat balik tengok. Ustaz Samsuri lah, siapa lagi kata. Wal'iyazubillah, jangan tuan-tuan, jangan. Jaga akhlak. Peribadi kita tu mesti kena jaga. Jangan duk jadi raya rendah tu tak mau. Tak bagus. Dan kata Anas bin Malik lagi, wala yujzi bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Dan tiadalah dibalas Nabi SAW jahat dengan kejahatan orang lain. Nabi ni orang buat jahat ke dia tak balas balik. Kita dah baca masjid ni kot dulu. Cerita Nabi kena sihir. Kan? Nabi SAW kena sihir. Sampai jadi lemah, seluruh anggota sendi ni lemah, nak bangkit berjalan apa pun tak boleh. Sampai jadi lagu tu. Allah hantar dua malaikat. Satu duduk tepi kepala, satu duduk ujung kaki. Duduk bercakap dua ni. Malaikat satu tanya malaikat satu lagi. Dia kata, apa kena dengan Muhammad ni? Hak satu lagi kata apa? Dia kena sihir. Ni Nabi duduk dengar ni. Nabi duduk dengar. Siapa yang buat sihir ke dia? Malaikat ni tanya. Malaikat ni jawab. Yang buat sihir kat dia ni ialah nama Fulan bin Fulan. Malaikat ni tanya lagi. Dia buat sihir pakai apa? Malaikat satu lagi jawab. Dia buat sihir pakai pelepah kurma, pakai sikat, pakai rambut, pakai apa? Malaikat ni tanya lagi. Habis barang-barang tu semua dia pergi buang ke mana? Malaikat hujung tu jawab, dia kata apa? Barang-barang tu semua dia pergi buang dalam satu telaga. Allah hantar dua malaikat ni bercakap nak bagi Nabi SAW dengar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lepas itu Nabi pun bangkit, menggagahi diri dia, bangkit berjalan dengan diteman oleh beberapa sahabat. Nabi pergi ke telaga yang disebutkan tu. Air telaga tu kerana dihumban masuk barang sihir ni. Air telaga tu jadi merah macam darah. Turun cari jumpa benda yang disebut oleh malaikat ni. Jumpa. Bila jumpa ni, orang tanya Nabi, mau tak mau kita pulang balik benda ni kepada kau hak buat.
Mau tak mau ni, benda ni kita bagi balik kepada kawan hak buat ni. Macam mana kawan yang kena ni merana, macam mana kawan yang kena ni menanggung derita susah, bagi dia hak buat ni rasa balik benda tu. Kalau orang biasa ni kata, tentu lah, dia kata, kalau boleh bagi teruk pada aku. Kalau boleh. Dia kata, bukan setakat nak bagi balik tu, dia mau tak? Dia tanya lagi, dia kata mau bagi teruk lagi tak boleh kah? Ejaz bagi teruk lagi. Nabi SAW tak mau. Bakang benda tu, dia kata. Sudah pi. Aku kena sudah pi. Janganlah benda tu pi balik kepada orang yang buat. Ni hak dia nak abang kat kita ni, yang Anas bin Malik nak bagi tahu kat kita. Dia kata Nabi SAW ini wala yujzi bisayyi'ati sayyi'ah. Dia ni orang buat jahat ke dia tak balas balik dengan kejahatan. Bahkan kata Anas walakin ya'fu wa yasfah. Bahkan Nabi SAW ini dia ni memaaf dan mengampunkan orang yang buat tak elok ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata perangai Nabi SAW suka memaafkan kejahatan orang ke atasnya. Sebagaimana tersebut dalam hadis itu, sekiranya orang menyakiti dirinya, tiadalah Nabi SAW membalas dan mengambil bela ke atasnya. Orang buat dia nak buat balik ni, bukan dia Nabi lah, dia tak akan buat balik kepada orang yang buat jahat ke dia. Seperti mana perbuatan orang itu ke atas dirinya, bahkan diampunkan dan dimaafkan orang itu. Kawan tu tak payah main jumpa minta maaf, tak payah, Nabi maaf dah. Ni macam lah ni musim orang nak pergi haji kan, SMS duk masuk banyak lah. Assalamualaikum, malam ni lepas Aisyah saya nak bertolak, nak turun pergi komplek haji apa-apa semua, salah silap saya apa termakan terminum, harap dimaafkan dan dihalalkan apa-apa semua, doakan saya mendapat haji yang mabrur. Kan? Kita pun jawab okey, clear jawab macam tu pun boleh lah macam tu. Tapi orang hak lagi baik ni tak payah daripada hantar SMS, dia maaf siap dah. Pasal apa? Pasal dia tak mau esok ni dekat checkpoint nak masuk syurga, esok pergi duduk sangkut tang tu. Pasal apa? Pasal Tuhan dia akan qisas. Dia panggil qisas. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis, cerita kambing dengan kambing. Dalam hadis cerita kambing dengan kambing. Di atas dunia ni, kambing ada tanduk, sebab bergaduh dengan kambing tak ada tanduk. Ni hadis. Bila bergaduh kambing tanduk dengan kambing tak ada tanduk ni, kambing hak ada tanduk ni dia tanduk kambing hak tak ada, sakit lah kena tanduk. Dia ni balas balik, dia tanduk, dia tak ada tanduk, lagu duk geli saja, dia tak sakit. Nabi kata apa? Nabi kata itu tidak adil. Di hari akhirat esok Allah akan qisas benda ni. Kambing yang tanduk ni, dia tanduk kawan ni, di hari akhirat esok Allah tumbuhkan tanduk kepada kawan yang kena tanduk ni untuk tanduk dia balik. Pening tu dengar tanduk kita apa? Cerita apa? Dia lagu tu cerita dia. Nak habaq kata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa, bukan kata manusia, hatta menatang sekalipun akan ditunaikan hak dia di hari akhirat esok. Segala kezaliman yang dia kena tanggung di atas dunia akan dibayar balik di hari akhirat esok. Bagi orang yang tak mau masalah, dia settle awal-awal. Mana-mana orang ada hutang lebih kurang kat dia apa-apa semua dia halal bang semua. Dia tak mau esok di sana duk kena sangkut dekat checkpoint ni. Dengan kerana nak clear hutang kawan tu, nak kena main minta maaf lah apa semua, dia nak masuk syurga cepat. Maka semua hal-hal ni semua dia dah awal-awal. Masa di atas dunia, hutang-hutang pun dia bagi halal buang, segala salah silap orang dekat dia pun dia bagi maaf habis lah. Dia kira dia nak pergi bersih, dia tak mau sangkut dengan siapa. Dia nak express masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya orang yang berhati bersih, diri dia ringan di hari akhirat esok. Dia tak membawa beban yang banyak. Kita hari ni kita kata apa? Orang buat naya kita kata saya tuntut dia di akhirat esok. Tuntut itu hak kita. Tapi lambatlah. Lambatlah proses tu nak clear, lambatlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW dia clear awal-awal. Semua sekali. Nabi ni walakin ya'fu wa yasfah. Nabi ni dia bagi maaf dan dia bagi clear buang awal-awal. Sebelum apa-apa Nabi dah clearkan semua.
masalah. Dia kata perangai Nabi SAW itu sangat beradab. Ni nak abang Nabi ni satu manusia yang sangat beradab. Sehingga kan duduk Nabi pun tak pernah orang jumpa Nabi ni duduk dalam keadaan buka ujung lutut. Tu dia yang kata Nabi punya akhlak dan peribadi. Dia duduk depan orang ni tak pernah duduk kangkang lalu tu, tak pernah. Dia duduk bila pun lutut dia rapat tu, nampak sopan. Kan? Dia duduk ni, duduk beradab dengan orang ni, Nabi duduk lutut rapat. Duduk tu orang tengok, orang tahu ini orang yang ada manner, orang putih kata. Ada peribadi. Dia duduk tu. Kita pergi hanggau sila panggung pula depan kawan tu, dengan siap goyang pula lagu tu, nampak sombong, juah nampak. Orang tengok daripada jauh, orang tengok pada, oh menyombong tu. Cara duduk tu orang kata sombong. Pasal apa? Cara tu menggambarkan peribadi diri. Cara bercakap, cara berjalan, cara orang nampak, orang boleh tahu. Daripada jauh orang tengok, orang dah tahu dah dia ni orang macam mana, dia ni orang akhlak, peribadi dan sebagainya dinilai pada setiap masa. Nabi SAW duduk dengan orang, ujung lutut tak pernah buka. Duduk apa, lutut nampak macam dia hormat dekat orang yang duduk depan dia ni. Dia hormat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Padahal Nabi SAW memakai kain cokeng. Kain cokeng ni kain pelekat macam kita ni lah. Demikianlah tersebut dalam hadis Nabi SAW. Apabila berjumpa ia dengan seorang laki-laki, maka berjabat tangan salam ia dengan orang itu. Tidak ditanggalkan tangannya daripada tangan orang itu, melainkan orang itu dahulu yang menanggalkan tangannya. Tu Nabi. Bila salam dengan orang, dia tak salam cepat-cepat lepas. Dia salam, dia rasa macam kau tu nak lepas, baru dia lepas. Dia tak mau, dia tarik dulu tu. Dia tak mau. Pasal apa? Dia tak mau sakit orang kecil hati ke. Sampai macam tu punya jaga. Kita salam balik ni, muka dah tengok balik ni. Lagu tu punya style. Kita tengok apa style tu. Soal lagu ni, tangan ni duduk salam. Nampak tak cantik. Nabi dia salam sama-sama ni, lagi dia tak rasa kau tu nak tarik, dia tak tarik. Ya Allah, tuan-tuan. Tara ni punya mulia Nabi Muhammad SAW. Macam ni punya mulia. Abu Lahab dengan Abu Jahal duk lawan dia juga. Apa jenis manusia Abu Lahab dengan Abu Jahal ni. Macam ni punya mulia ni. Pun orang buat cari pasal, orang duk nak buat macam-macam cerita, bahkan nak bunuh Nabi SAW. Tuan tengok. Dia kata Nabi tidak akan tanggal tangannya daripada tangan orang itu, melainkan orang itu dahulu menanggalkan tangannya, dan tidak memaling Nabi akan mukanya daripada muka orang itu. Dan dalam surah Luqman tu dia kata apa? Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Nabi SAW dia ikut ayat tu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu beralih ke lain kerana nak menghina orang. Tengok dia ni apa ke buat, tengok ke lain. Jangan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan maraha, dalam keadaan sombong diri. Bahasa macam kita ni hebat. Bahasa macam kita ni berilmu. Bahasa macam kita ni kaya. Bahasa macam kita ni berkelebihan. Tak mau macam tu. Pasal apa? Pasal itu peribadi-peribadi yang tidak baik yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Sehinggalah laki-laki itu dahulu memalingkan mukanya, Nabi ni. Selagi orang tu tak beralih, dia tak beralih muka dia ke lain. Dan tidak pernah nampak ujung lututnya di antara hadapan orang yang duduk di hadapannya itu. Yang kata Nabi SAW ini, orang tak pernah nampak ujung lutut dia terbuka. Itu Nabi SAW. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab fi husnil ahdi. Bab fi husnil ahdi. Iaitu bab yang menceritakan tentang husnil ahdi. Nak kata lagu mana ni? Husnil ahdi ni apa? Sweet memory. Orang putih kata. Sweet memory. Bab fi husnil ahdi.
Bab yang menceritakan tentang boleh tak boleh kita ni recall, kita ingat balik kenangan-kenangan indah yang pernah kita lalui. Boleh tak boleh? Cerita lagu tu. Kita pernah menikah, tapi isteri kita hak pertama ni katalah meninggal. Okey? Kita menikah lain ke, kita tak menikah lain ke, itu tak penting. Yang pentingnya boleh tak boleh kita mengingati kisah-kisah kita dengan dia dulu. Ingat balik mula dulu, kenal di mana, jumpa masa nak beli cuka. Nak beli cuka. Pergi jumpa masa nak beli cuka. Pergi jumpa, lepas tu macam mana jadi dengan dia, lepas tu ingat balik benda ni. Boleh tak boleh dalam Islam. Dan dia akan cerita dekat kita bagaimana Nabi SAW sampai akhir hayat. Nabi diselubungi dengan kenangan indah dia dengan Khadijah. Oh, itu dia. Nabi sampai akhir hayat. Dia hidup dia ni, dia tak boleh lari daripada bayang Khadijah. Satu wanita unggul, satu wanita yang sangat istimewa yang menduduki takhta hati Nabi SAW. Di ketika Nabi anak yatim susah, dibela oleh pak menakan, oleh tok wan, oleh apa-apa semua, Nabi jumpa dengan Khadijah. Khadijah ni bukan sahaja tunjuk kasih sayang kepada Nabi, bahkan Khadijah ni berhabis segala-galanya untuk Nabi. Bukan sahaja duit ringgit dia, bukan sahaja segala kederat tenaga dia, segala-galanya Khadijah ni habiskan untuk Nabi SAW. Dan Khadijah melahirkan semua anak Nabi. Jadi macam mana Nabi nak lupa tu? Ni yang kata husnul ahdi. Satu kenangan indah yang sangat memorable. Orang putih kata. Satu memori yang sangat manis. Memorable. Benda tu sangat-sangat Nabi tak boleh lupa. Nah, hadis yang akan datang ni, dia mai kat cerita, dia nak nanti mai kat kita nak cerita tentang Aisyah ni sudah terasa hati. Aisyah ni sudah terasa hati. Hadis yang akan datang. Hadis yang akan datang ni bulan 2, tuan-tuan. Pasal bulan depan Raya Haji, lepas tu dia mai cuti sekolah. Lepas tu bulan 1, insya-Allah saya pergi umrah. Bulan 2. Kan? Dia nanti mai cerita yang kata husnul ahdi. Ni yang Nabi tak boleh lupa ni. Khadijah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia nanti cerita kat kita Khadijah ni siapa yang sampai dia boleh menambat hati Nabi sampai macam tu sekali. Nabi menikahlah dengan berapa orang pun selepas tu, Khadijah tetap di hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia nak bincang dari segi boleh tak boleh kita jadi macam tu. Macam mana Nabi ingat kepada kisah-kisah lama yang manis-manis ni, boleh tak boleh kita hari ni pun macam tu. Kemudian dia diversify sikit, dia corner keluar sikit, boleh tak boleh kita mengingati benda yang bukan berkaitan dengan isteri. Teringat balik zaman sekolah rendah dulu, misalnya. Kan? Teringat balik zaman sekolah rendah duk pakai seluar merah, seluar pendek merah, pergi duk terjun parik ban mandi apa. Boleh tak boleh kita duk ingat benda tu? Boleh tak boleh satu hari bawa mai satu kawan mai di rumah, pesan dekat bini, suruh masak apa elok-elok, layan kawan ni. Bini pun duk ni siapa ni? Tak pernah tengok pun abang duk berkawan dengan dia ni apa semua. Mai di rumah bagi makan apa semua, habang kat bini. Kata ni hantar tak siapa, ni kawan baik aku. Kami sama-sama curi itik. Masa duk asrama Ma'had dulu ni. Kami curi itik. Tapi semelih, walaupun curi semelih. Allah budak-budak mengaji, walaupun sekolah Arab kan. Tangkap itik Cina. Itik Cina duk kelewat tu, tangkap semelih. Dengan bismillah semelih. Masak makan di pondok ni. Di asrama. Masak makan rumah. Kena tangkap. Kena buang asrama. Inilah sahabat sama-sama mencuri itik ni. Tak jumpa dekat-dekat 45 tahun. Tak jumpa 45 tahun. Jumpa balik dia ni pun pasang janggut elok orang kita pun lagu dia apa. Jom pergi di rumah makan. Cerita itik keluar balik. Kan? Baru sebut ni, ingat dah lagi cerita itik. Dia kata manalah tak ingat aku mati hidup balik. Aku tak lupa benda tu. Kita dua kena buang asrama. Boleh tak boleh pergi ingat benda tu. Ni tajuk yang akan datang ni. Ni. Bulan 2.
kalau panjang umur. Kan? Lepas itu dia mai pula fi ma'alil akhlak, cerita tentang akhlak yang tinggi dan terpuji. Kemudian fil la'ni wa ta'ni, cerita tentang kita duk maki hamun, duk laknat orang, pergi duk apa kat orang ni. Macam mana cerita macam tu. Kemudian dia mai fi kasratil ghadab, cerita orang yang hot tempered, cepat marah. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Boleh tak boleh sikap yang macam tu. Kan, kalau kita tengok sebuah hadis daripada Abi Umamah, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna aghbatan nasi 'indi mu'minun khafiful had. Nabi kata zu hazzin min salah ghamid fin nas la yu'bahu lahu kana rizquhu kafafan was sabara alaihi wa ajilat maniyatuh wa qallat turathuh wa qallat bawaki. Nabi kata, hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata inna aghbatan nasi 'indi, sesungguhnya orang yang aku cukup iri hati. Nabi kata orang yang aku cukup rasa iri hati, mu'minun khafiful had, adalah satu orang mukmin, orang yang beriman, dan dia ni khafiful had. Dia Nabi sebut macam tu, sahabat tanya Nabi. Dia kata wa ma khafiful had ya Rasulullah. Apa dia yang kata khafiful had? Nabi kata khafiful had itu ialah allazi la ahla lahu wala walad. Orang yang sebatang kara. Tak ada keluarga, tak ada anak, tak ada apa. Dia sebatang kara. Orang macam ni Nabi kata aku cukup iri hati kat dia. Zu hazzin min salah. Walaupun Allah uji dia jadi satu orang yang tak ada adik-beradik. Tak ada adik-beradik. Sedang-sedang dia seorang sebatang kara, terkonteng-konteng, tak tahu nak pergi mana. Orang lain ada adik-beradik, dia tak ada. Dia sebatang kara. Tetapi zu hazzin min salah. Oh, semayang cukup kuat. Allah uji dia macam tu, lagi kuat ibadat dia kepada Allah. Ghamid fin nas. Dia satu manusia yang semasa hidup ghamid fin nas. Orang tak peduli ke dia. Orang tak ada duit, orang yang tak ternama, orang yang orang tak peduli dia. Wujud kal adam. Dia ni ada tak ada serupa Kenuri pun orang selalu terlupa panggil dia. Ni, dia ni Nabi kata atas dunia Allah bagi kat dia macam tu. Sebatang kara, adik beradik tak ada, harta tak ada, anak pinak tak ada, semayang cantik. Walaupun macam tu, dia tetap dengan Allah dia jaga. La yu'bahu lahu kana rizquhu kafafan. Rezeki dia cukup-cukup Makan minum tak payah nak minta-minta dekat orang apa, cukup. Tuhan bagi dia cukup. Nak mewah tak boleh. Nak kata sampai melarat minta sedekah pun tak. Cukup Tuhan bagi kat dia. Wasabara alaih. Tapi sabar dia dengan apa yang Tuhan bagi kat dia. Sabar. Dia usaha, takat mana dapat, dia syukur pada Allah. Ajilat maniyatuh. Nabi kata, segera kematian dia ni. Umur pun tak panjang. Allah bagi dia macam tu. Sebatang kara, RM2 tak ada, keluarga tak ada, orang pun tak suka dekat dia. Tak ada siapa berasa nak panggil, nak jemput dia pergi kenuri dan sebagainya. Tapi dia semayang cantik, apa semua cantik. Ajilat maniyatuh. Mati pun awal. Wa qallat turathuh. Harta peninggalan untuk diwarisi pun, kalau ada pun sikit sangat, selipar Jepun sepasang. Apa gerek lama satu. Lagu tu. Wa qalla bawaki. Nabi kata mati dia pun tak apa orang yang teriak. Tak apa orang sedih dia mati ni. Adalah satu dua orang yang mana duk jumpa, duk semayang, duk jumpa di masjid, duk baca Quran sekali, 2-3 orang. Yang tu aja dengar-dengar dia mati sedih sikit. Hal lain ni, siapa mati hari ni? Orang habaq nama pun tak kenal. Habaq pula, perasan tak selalu di masjid dia yang tidur tani, selalu yang tidur pakai kain kala apa. Oh, dia ni ke perasan tak tua lagi dia ni. Oh, lagu tu je. Memang tak tua lah. Berapa umur Muazzam 40 awal kot. Lebih kurang tu kata. Oh, mati dah no. Baguslah mati tak menyusah orang. Ada pula pergi kata lagu tu.
Baguslah mati pada tak menyusah orang. Nabi kata apa? Waqallat bawaki. Orang nak menangis pasal dia mati ni sikit sangat. Nabi kata, aku iri hati dengan orang macam ni. Nabi kata. Pasal apa? Dia mati tak balik dosa. Pasal dia tak ada benda, tak ada tanggungjawab yang dia nak kena jawab depan Allah. Tak ada. Dia sebatang kara. Kok dia nak marah dengan takdir Tuhan dekat dia, dia tak marah. Bahkan dia bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat dia, semayang dia bagus. Nabi kata, inilah manusia yang aku iri hati. Kalaulah aku boleh macam tu. Tak banyak soalan yang Allah boleh tanya aku esok ni. Pasal apa? Pasal tidak banyak tanggungjawab tak banyak di atas belakang aku. Dia akan main tuan-tuan esok cerita-cerita yang seumpama ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.